Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk sesi sharing pengurusan tapak semaian yang terbaik volume 2. Okey. Jadi pada sebelum ini saya pernah berkongsikan berkenaan dengan time management ataupun kepentingan pengurusan masa. Jadi pada hari ini saya akan bercerita berkenaan dengan satu lagi tips penting, iaitu pengurusan pekerja. Okey. Tapi sebelum tu, selamat datang saya ucapkan ke channel saya, Remy Rashidi. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh buat demikian di ruang komen, ataupun hubung terus dengan saya. Di hujung video ini saya akan sharekan nombor saya. Jadi jika ada yang cukup baik, tolonglah like dan subscribe. Okey. Jadi saya tanpa membuang masa, saya terus sharekan tips nombor 2, okey, iaitu kepentingan pengurusan pekerja. Okey. Pengurusan pekerja. Kenapa saya cakap pengurusan pekerja di tapak semaian ni amat penting? Okey. Pertama, sebab kita selalu mendapat pekerja baru. Pekerja kita kebiasaannya tidak pakar. Pekerja kita saling dan silih bertukar, memandangkan kita kebanyakan masa bergantung harap dengan tenaga daripada negara-negara jiran, okey, seperti pekerja Indonesia ataupun Bangla. Okey. Jadi melalui pengalaman yang pernah saya lalui, saya kongsikan beberapa tips kat sini lah. Okey, yang pertama sekali, kita boleh melakukan pengkhususan kerja. Maksudnya di dalam tapak semaian kita boleh memilih pekerja-pekerja tertentu berdasarkan kepakaran mereka. Kepakaran ni bukannya kepakaran yang kita boleh tengok dia tahu tak. Kepakaran ni adalah, maksud saya, kepakaran yang kita boleh gilap daripada apa skill yang mereka ada. Okey. Sebagai contoh, di tapak semaian, antara kerja yang paling penting adalah kerja-kerja maintenance. Apa yang saya maksudkan dengan maintenance dekat sini adalah, satu, kerja meracun rumpai. Kedua, mencabut rumput di dalam polybag. Ketiga, melakukan kerja-kerja PND ataupun passenger disease. Okay? Dan yang terakhir adalah kerja-kerja membaja. Jadi tuan, empat kerja ni kita boleh gunakan satu jenis kepakaran pekerja saja. Kita boleh train pekerja untuk melakukan empat pekerja ni dalam satu masa. Okay? Sebagai contoh, kita pekerja yang buat maintenance ni, dia boleh buat empat kerja ni. Kita train dia begitu. Kita buatkan, kita ambilkan, kita bagi latihan yang berterusan. Kita buat time and motion study. InsyaAllah satu pekerja ni dia akan boleh buat empat jenis kerja ni tanpa masalah. Okay? Jadi dekat situ kita dah selesaikan satu kerja, iaitu maintenance. Okay? Maintenance dengan menggunakan satu pekerja yang melakukan empat kerja dalam satu masa. Okay? Jadi tuan tak perlu nak hantar pekerja yang berbeza untuk melakukan kerja merumput, hantar pula pekerja yang berbeza untuk melakukan kerja cabut rumput dalam polybag ataupun membaja dan juga PND. Okay? Jadi melalui kaedah ini tuan-tuan, okay, pekerja yang sama tadi kita ajar dia untuk plot yang sama. Contoh, kita ada nursery 100,000. Okay? 100,000 kebiasaannya, kalau ikut pendapat saya, satu pekerja boleh cover lebih kurang 20,000 ataupun 16,000 untuk empat kerja ni sekali. Tapi bergantung kepada tempat tuan. Okay? Tuan kena buat time and motion study. Tuan kena kirakan untuk mereka, bagi mereka kerja untuk piece rate, dan tuan bagi petak khas untuk mereka. Okay? Kalau 100,000, katalah tuan nak ada 10 orang pekerja. Okay? Jadi satu pekerja ni ada satu plot masing-masing. Plot itulah mereka buat kerja membaja, plot itulah mereka membuat kerja meracun. Maksud saya kerja-kerja maintenance tadi, kita train pekerja tu untuk kekal dalam satu tempat. Dalam masa yang sama, kita juga train mereka untuk kenal pasti apa masalah yang ada dalam plot tu, tuan-tuan. Okay? Kita jadikan mereka pakar. Okay? Jadi bila dah jadi macam tu, apa saja yang ada masalah dalam plot tersebut, mereka dah kenal pasti sebab kita khususkan mereka di dalam satu tempat sahaja. Okey. Mungkin juga tuan boleh buat, mungkin katalah
dalam 100,000 tu satu orang pekerja saja untuk kerja meracun rumput, ataupun satu pekerja saja untuk cabut rumput dalam polybag. Itu pun boleh, tapi melalui pengalaman saya, tuan sekalikan pengkhususan kerja, 4 kerja ni dalam satu pekerja sudah cukup bagus. Jadi kita nak pastikan at least dia ada beberapa skill dalam tu. Okey. Jadi apa lagi yang kita boleh khususkan? Okey, kita boleh combinekan pekerja untuk transplanting, sowing, kerja culling. Ini boleh sekalikan tuan-tuan. Okey. Maksud saya pekerja yang sama melakukan kerja sowing ataupun semai biji benih, kerja yang sama juga boleh melakukan kerja transplanting ataupun alih tanam, dan juga pekerja yang sama ni membuat kerja-kerja culling. Culling kita biasa ada 3 ke 4 peringkat di nursery. Jadi pekerja ni daripada peringkat awal sehinggalah umur dia lebih daripada 10 bulan hingga dia sedia dia pada umur 12 bulan, pekerja ni lebih pakar kepada ataupun lebih cenderung kepada aktiviti-aktiviti yang melibatkan pokok. Jadi mereka pakar melihat pokok. Jadi tuan-tuan dekat sini, tuan boleh mudah, bila ada masalah je tuan akan dapat kumpulkan grup yang sama. Okey. Dan kebiasaan saya, kerja-kerja ini memandangkan tidak memerlukan kepakaran yang tinggi, kita boleh appoint ataupun kita boleh gunakan local workers ataupun pekerja-pekerja tempatan kita. Okey. Saya pernah guna pekerja Melayu, pekerja-pekerja yang lokal, yang asli ada di kawasan tersebut untuk melakukan kerja-kerja ni. Kerja ni mereka boleh buat tuan-tuan. Kerja culling, kerja sowing dan juga kerja-kerja alih tanam. Boleh. InsyaAllah boleh. Sebab kerja-kerja ni bukanlah kerja yang tuan perlu convert kepada membayar borong. Atau kerja-kerja ni adalah kerja yang teliti, yang tuan tak perlu kejar masa, tapi tuan perlukan kualiti. Okey. Tuan bayangkan sebagai contoh, kalau tuan bagi diorang borong untuk kerja sowing, diorang terkejar-kejar masa, diorang semai dengan cepat. Sedangkan itu adalah aktiviti yang sangat crucial di dalam memastikan biji benih tuan germination rate adalah pada tahap tertinggi. Jadi sama juga dengan transplanting. Dia mengejar waktu, tuan convert dia kepada borong, tapi boleh beg pecah mungkin, ataupun high plug yang tadi tu tanggal, tinggal akar saja. Jadi benda-benda ini akan memberikan masalah kepada tuan, kepada tapak semain tuan, dan seterusnya kepada syarikat. Jadi perkara macam ni kita perlu elak tuan. Okey. Jadi 3 kerja ni tuan boleh sekalikan. Apa lagi? Contoh, satu pekerja yang pengkhususan yang memang kena pakar betul. Memang saya nampak kebiasaannya tiada option, hanya pekerja luar, di mana pekerja lokal jarang nak buat adalah isi bag. Isi bag sama ada di pre-nursery ataupun main nursery. Tapi memandangkan pre-nursery, kami di J-Planter dah menggunakan teknologi baru, iaitu menggunakan high plug. Jadi kebiasaannya kerja-kerja tu amat mudah lah. Kalau dulu kita nak buat polybag, kita perlu satu pekerja satu hari boleh dapat dalam 600 ke 700 bag. Itu kalau pekerja asing. Tapi kalau pekerja lokal mungkin dalam 400-500 bag saja. Jadi benda-benda macam ni dengan ada teknologi boleh bantu. Okay. Jadi apa yang kita lebih concern adalah pengisian bag di kawasan main nursery, pokok besar. Okay. Jadi ini produktiviti dia tak tinggi tuan-tuan. Okay. Satu hari kalau pekerja asing boleh pergi sampai 300. Itu dah bagus lah tu. 400 kalau sampai lewat petang dia buat non-stop, mungkin 450 ataupun 500. Itu yang betul-betul bagus. Kebiasaan average mereka hanya boleh buat dalam 200, 200.5 saja. Itu tenaga kerja asing. Belum lagi lokal mungkin dalam 100 lebih, 200 saja tuan-tuan. Okay. Jadi kerja isi bag dia kena sentiasa dilakukan, terus buat tanpa gagal. Sebab pekerja yang sama isi bag, pekerja yang sama kena buat lining, pekerja yang sama perlu topping. Jadi kerja ni tuan boleh sekalikan. Lining, topping, isi bag, itu tuan sekalikan dalam satu pekerja. Kadang-kadang pekerja ni bila dah tak ada kerja-kerja untuk isi bag, kita boleh combinekan dia dengan kerja-kerja angkat pokok. Okey, angkat pokok
untuk tujuan hantaran ke ladang. Okey, kenapa mereka boleh buat kerja tu? Sebab mereka dah biasa buat kerja berat. Okey, mereka dah biasa buat kerja berat. Jadi mereka boleh melakukan kerja ini tanpa sebarang masalah. Mereka juga adalah geng yang boleh buat ikat pokok, dan juga mereka juga geng yang boleh buat pangkasan kalau pokok tu APM untuk mereka angkat. Jadi kerja ni boleh sekalikan tuan-tuan. Okey, tak ada masalah. Jadi secara ni saya nampak ada, tadi tu saya dah sharekan 3 jenis pengkhususan kerja. Satu maintenance, yang kedua adalah tanam, semai dan juga kaling. Yang nombor 3 tadi saya kongsikan adalah isi bag, lining, topping. Lepas tu kerja-kerja angkat pokok dan juga pemangkasan. Yang terakhir adalah yang skill juga, kerja yang menjaga air. Kerja menjaga air ni biasa 1 atau 2 orang je. Kita kena ada 2 orang tuan. Jangan buat seorang saja. Jika seorang cuti, seorang saja yang pakar, memang ada makan ada masalah. Jadi situ ada 4 jenis pengkhususan kerja, dan tuan perlu train 1 orang mandu yang betul-betul bagus. Okey. Jadi dengan pengkhususan kerja ni, secara generalnya, jika tuan tahu apa kerja-kerja yang tuan buat motion study terhadap apa saja kerja yang tuan buat, tuan applykan piece rated di tempat-tempat yang penting, tuan applykan kerja Mendes di tempat-tempat yang penting untuk kualiti, InsyaAllah tuan akan berjaya. Saya bercerita melalui pengalaman. Saya pernah buat dua-dua. Saya pernah buat time and motion study untuk semua kerja. Saya pernah buat untuk kawasan gambut, saya pernah buat untuk kawasan mineral, saya pernah buat kawasan berbukit, pernah buat untuk drip system, pernah buat untuk sprinkler system, overhead sprinkler system, pernah buat untuk menggunakan sumi sansui. Jadi saya bercerita berdasarkan pengalaman sahaja tuan. Jadi itu saja topik saya pada hari ini. Saya cuba singkatkan masa untuk saya share, tapi nampak gaya masih lagi lebih daripada 12 minit. Saya minta maaf. Jika terdapat sebarang pertanyaan, mohon tuan support melalui ruang komen, ataupun tuan boleh terus berhubung dengan saya dengan WhatsApp di nombor 0197722449. Jadi sekali lagi saya mohon maaf jika perkongsian saya pada kali ini menggurus hati pelanta-pelanta mana-mana yang senior. Saya sekadar berkongsi berdasarkan pengalaman saya sepanjang saya bekerja. Jadi sekian saja daripada saya, Remy Rashidi. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.